meneruskan topik tu nanti insyaAllah. Tapi apa pun kita sama-sama sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tim tunggu saya bagi signal dulu untuk FB Live. Hopefully tim dah ready. Okay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada yang pertama sekali saya ucapkan salam selamat kepada barisan Ultimate. Yang malam ni sebenarnya kita buat satu sesi webinar Zoom bersama dengan Ultimate sebenarnya. Dia sebenarnya adalah eksklusif kepada barisan Ultimate, tetapi saya berfikir rugilah kalau hanya Ultimate saja yang dapat, maka kita siarkan kita punya bual bicara malam ni. Okey. Bersama-sama dengan semua Ultimate dengan panel yang saya jemput kepada anda yang berada ataupun yang follow Facebook Najib As-Sadok. Okey, so selamat datang kepada anda yang sedang mengikuti FB Live dan selamat datang kepada semua barisan Ultimate. Saya harap anda semua dah ready dengan anda punya buku nota masing-masing supaya dapat mencatatkan apakah poin-poin yang penting. Kita faham sekarang sedang berlaku cabaran, krisis, wabak, virus COVID-19. So, dan apa yang membimbangkan adalah bila perintah kawalan pergerakan PKP dilaksanakan, so semua orang terpaksa duduk di rumah, semua orang terpaksa duduk diam-diam, kekal tenang di rumah tapi tak tenang hatinya. Okey, tak tenang. Betul tak Ultimate? Kalau ada apa-apa sila boleh dalam ruangan chat bagi anda yang sedang mengikuti secara live pula. Yang kita bawakan sepatutnya hanya untuk Ultimate, tetapi kita bawakan juga kepada anda secara Facebook Live. Okay, cuma nanti kalau ada sesi soal jawab Ultimate bersama dengan panel saya, kita akan stopkan FB Live ni. Macam tu. Faham ke faham? Jadi please tolong bagi anda yang mungkin hatinya masih tak tenang, ialah saat bila diumumkan perintah kawalan pergerakan, kedai kena tutup, bisnes tak dapat beroperasi kecuali hanya beberapa bisnes yang dibenarkan sahaja. Yalah, kita yang buat event pun rasa pening juga kan, peserta beribu. Sepatutnya kita ada kelas tetapi tak dapat nak adakan. Tak dapat kita nak mengadakan kelas, so kita terpaksa tukarkan dia kepada online. Tapi bagi mereka yang belum online, mereka adalah almost 100% offline. Macam mana pula kan? Macam mana mereka nak menangani cabaran ni? Dan bagaimana pula dengan bisnes dan bagaimana dengan keuangan? So malam ni topik kita nak bercakap dari sudut kita sebagai seorang business owner. Ataupun anda adalah stokis ke, dropship ke, anda adalah agent ke, tak kisahlah. Tetapi kita nak bercakap dari segi aspek sebagai seorang business owner, macam mana kita nak menangani benda ni? Apakah langkah-langkah patut kita buat? Saya tahu banyak juga bisnes yang agak merudum, bukan jatuh, bukan sikit jatuh, 70%, 80%, 90%, malah ada juga yang terpaksa tukar bisnes lain. Terpaksa tukar buat benda lain sebab dia tak dapat nak menjalankan perniagaan seperti biasa. Kan contohnya macam bidang construction. Kan macam mana nak buat construction saat-saat macam ni kan? Okey. Yang buat jalannya lah, buat rumahnya, mana sempat. Jadi malam ni saya harap anda dapat bersama-sama dan dapat dengar apakah input-input poin-poin lain. Even kalau anda juga nanti kalau ada apa-apa persoalan, kalau Ultimate boleh tanya dalam chat. Kalau anda yang mengikuti saya secara FB Live juga, mungkin boleh juga bertanyakan soalan kat situ. Saya tahu anda resah. Saya tahu anda dalam keadaan yang mungkin tak boleh tidur malam. Yalah, memikirkan bisnes tak berjalan. Kan macam mana anda nak berjumpa dengan pelanggan, macam mana anda nak survive dalam masa ni. Kita pun tak tahu bila. Yang kita tahu PKP sehingga 14 April. Tapi adakah sampai 14 April ataupun adakah ada kemungkinan sebenarnya? Kalau saya tanya dengan anda rasa adakah ada kemungkinan PKP tu diteruskan ke ataupun ada kemungkinan PKP tu ditamatkan? Anda rasa macam mana? Anda rasa agak-agak dengan peningkatan kes yang masih lagi beberapa hari ni kan, straight 200 lebih kes jangkitan baru. So itulah yang membimbangkan kita, terutamanya bagi anda golongan peniaga, golongan usahawan. So apa kita nak buat benda tu? Macam mana kita nak kontrol keuangan
dengan package-package yang diberikan oleh kerajaan. Jadi malam ni saya menjemput seorang sahabat saya yang kami ni dulu adalah sahabat seperguruan. Guru kami adalah mentor kami Dr. Haji Azizan Osman. So kami berada dalam circle namanya Titanium dulu dan lepas tu namanya Titanium Premier. Dan beliau ni adalah seorang sahabat saya yang kita berkawan daripada 2015 sampai sekarang. Masih lagi close. Banyak nasihat tentang contoh kalau saya ada apa-apa soalan ataupun kemusykilan tentang keuangan, tentang cash flow company. So saya banyak rujuk dengan dia. Even bank pernah offer nak bagi loan macam ni. So dia bagi tahu saya macam mana ciri-ciri yang selamat untuk bisnes tu. Macam mana nak buat overriding, macam mana untuk nak gemukkan, nak tambahkan simpanan syarikat. So Alhamdulillah berkat daripada apa yang beliau nasihatkan juga, berkat juga daripada guru-guru saya, mentor saya, Alhamdulillah kita masih lagi in control, masih lagi dapat menjalankan perniagaan. Walaupun kita faham ada cabaran dan saya faham anda juga pun ada cabaran. Saya tahu, that's why kita nak bersama-sama dengan anda malam ini untuk kita faham apa yang anda sedang hadapi, kita faham anda mungkin ada berada dalam keadaan yang sedih. Saya tak tahu, mungkin anda boleh komen. Apa perasaan you all sekarang? Sebagai seorang business owner, apakah perasaan you all? Dan kita lihat pun dalam PK Rancangan Ekonomi pun tidak banyak sangat insentif diberikan kepada golongan usahawan. Yang banyak adalah kepada pengguna. Okay? Tapi apakah benda yang kita boleh win pula kat situ? So itulah persoalan-persoalan yang saya rasa perlu kita jawab pada malam ini. So apakah perasaan anda? Dan kita faham juga ada kawan-kawan kita yang sangat teruk sale-nya, kita bersimpati sebenarnya. Okay, kadang-kadang ada terlalu banyak perasaan tu bercampur bau. Okay, so kalau anda boleh komen kat situ, anda boleh share juga bagi anda yang berada di Facebook. Tolong share supaya ramai kawan-kawan kita yang berniaga dapat sedikit maklumat pada malam ni, dapat belajar sedikit apa nak buat, apa benda yang patut kita lakukan. Okay, selamat datang kepada anda yang baru join. InsyaAllah kita cuba berikan yang terbaik dalam memahami isi hati golongan peniaga, bagaimana untuk nak sustain, macam mana untuk nak menyelamatkan bisnes tu pun satu hal juga sebenarnya. Okay, so kita terlalu banyak perasaan tu. Betul-betul sales kurang, gundah gulana. Saya faham benda tu. Okay, dan kita panjatkan juga doa kepada Allah SWT supaya perkara ini akan berakhir sebab Allah Ta'ala adalah maha penyayang, maha penyembuh, maha pengasih insya-Allah. Allah Ta'ala dengar nasihat kita hati kita ni. Jadi kita ni nak kena sama-sama untuk meneruskan doa kita insya-Allah. Jadi adakah anda dah bersedia? Saya nak tanya dulu. Okay, Ultimate, korang dah bersedia ke dah bersedia ni? Okay. Dan juga adakah anda yang berada di FB Live, anda dah ready belum? Anda dah share ke belum? Sebab sesi malam ni kita bawakan secara percuma. Adakah anda betul-betul dah bersedia untuk topik kita malam ni? Kalau dah bersedia, saya tak nak buang masa. Saya nak sekarang ini saya nak menjemput sahabat baik saya yang juga seorang pakar hartanah, pakar dan strategi keuangan, orang Johor sama dengan saya juga. Okey, dan saya banyak juga dapat nasihat daripada beliau tentang keuangan dan kejap lagi mungkin kita boleh kenal siapa dia. Okey, saya tanpa membuang masa ingin menjemput sahabat saya Datuk Nur Hafiz Sulaiman daripada company GRCH Holding. GRC Holding. Okey Datuk, mungkin boleh onkan dulu kamera. Silakan, mana Datuk? Okey Datuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, apa khabar? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Alhamdulillah Tuan Najib. Sihat. Kita malam ni kita Alhamdulillah. Santai je Datuk, walaupun santai-santai kita faham ramai di luar sana yang berada dalam keadaan yang sedih Datuk, pening. Ya betul. Banyak sangat perasaan tu Tok. Jadi kita mungkin Datuk kenalkan diri dulu lah sahabat saya ni Datuk ni. Datuk Nur Hafiz boleh kenalkan diri siapa Datuk? Apakah pengalaman Datuk sebelum ni? Silakan Tok. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang tidak mengenali saya, nama saya Datuk Nur Hafiz bin Sulaiman. Berasal daripada Johor. Okey. Bercimpung dalam bidang hartanah selama 15 tahun sebagai usahawan hartanah, sebagai pelabuh hartanah dan juga pernah berkhidmat dekat perbankan selama 13 tahun.
13 tahun dan sebelum tu kita pernah lah kerja logistik company dan pelbagai yang pernah saya lalui. So, dalam proses ketika saya ni orang daripada bawah. Daripada kosong je, daripada scratch, Tok, tapi Datuk daripada lama juga bawah dalam orang susah. bidang Tok, lama juga Datuk dalam bidang perbankan Tok. Betul Tok? Ya betul, selama 13 tahun je. 13 tahun saya alhamdulillah saya dapat pengalaman di perbankan dengan beberapa department tentang processing dalam loan perniagaan, loan rumah dan juga operation dan paling mahal adalah dalam menguruskan trade facility dalam perbankan. Itu yang sangat mahal sebenarnya. Oh, itu yang saya So nampak tu. alhamdulillah daripada Datuk situ sangat sangat Datuk sangat faham tentang um, apa produk-produk bank ni kan, tentang keuangan tu kan. ya Dan betul. especially bila InsyaAllah. Datuk Don Rafi ni sahabat saya adalah seorang pelabuh hartanah. Of course dia sangat faham tentang keuangan. Tentang macam mana nak melayakkan seseorang tu nak membeli hartanah. Jadi that's why lah tanpa pengetahuan tentang keuangan tu Tok, macam mana kita nak melabur kan? Betul Ya tak? saya. Tapi sekarang ni kita tak nak Betul. cerita tentang melabur. Sekarang ni Betul. banyak Kita sekarang tak nak cerita pasal berlabur. banyak benda saya tengah melebur tu. Okey? So, Melebur betul. melebur. Ya, Jadi betul. tadi Datuk dah perkenalkan diri, dia terlibat lama dah hartanah, bidang hartanah dah 15 tahun. Okey, perbankan 13 tahun dan sekarang adalah CEO kepada GRC Holding, betul tak? Ya saya. GRC Holding Berhad, betul? Ya betul. Okey. So, GRC Asia Berhad. Ya saya. GRCH Asia Berhad. Company dah berhad Ya dah betul. sekarang. Kita ni tu baru bertatih-tatih tu, bos ni yang berhad tu. Kalau yang cerita Sama-sama. enterprise Ya tu saya tak boleh tahu je. macam mana. Okey, so tu Ya. apa pandangan Datuk tentang situasi ekonomi sekarang tu? Sebab selalu ekonomi krisis ni adalah disebabkan ekonomi tu sendiri yang ada cycle ekonomi dia. Tetapi kali ni dia package tu datang sekali dengan wabak COVID-19 tu. Dan ada perintah pula kawalan pergerakan dia, kita berada kat rumah, Datuk pun ada kat rumah. Saya pun makin putih di rumah ni. Tak kena matahari. Tu lah makin putih kita Putih pula sekarang ni sebab itulah. So apa pandangan tu? Mungkin boleh berikan pandangan kepada usahawan ni. Sebab kita nak bercakap, orang banyak bercakap kepada pengguna. Tapi tak ada yang nak bercakap tentang macam mana kesan dia kepada usahawan tu sendiri tu. Silakan tu. Okay, first of all ini pendapat ikhlas daripada saya. Saya lihat daripada sudut yang berbeza. Apabila penyakit COVID ni berlaku dan juga krisis ekonomi berlaku, sebenarnya benda ni telah diketahui dalam tempoh beberapa tahun lepas. Okay, setelah dalam 2018, 2017 kita dah tahu. Tapi kita tak tahu keadaan tu bagaimana dia datang. Adakah dia datang dengan keadaan ekonomi saja ataupun dia datang dengan benda lain. So benda tu menjadi tanda tanya. Apa yang kita pasti benda tu adalah satu impact yang kuat. Untuk dia panggil adalah transformasi ekonomi reset button. Reset button kepada transaksi selama 20 tahun. 20 tahun ada perjalanan 100 tahun. So dalam tempoh ni kita lihat sekarang ni ada wabak. So secara automatiknya ekonomi dunia terkesan. So apabila ekonomi dunia terkesan, segalanya harga yang di luar, international punya ekonomi drop. Yang mana negara yang awal terkesan, dia akan drop awal. Okay? Dan sekarang Malaysia tidak lari daripada kesan daripada sampingan ni. Yang paling ketika pada tempoh PKP ni di Malaysia, kita lebih bercakap kepada usahawan Malaysia je. Kita bercerita tentang SME. Terutamanya di Malaysia ni 95% yang kita tahu adalah peniaga SME. SME ni siapa je? SME ni siapa? SME ni adalah ahli perniagaan yang menjalankan perniagaan 25 juta ke bawah. Kalau korang punya revenue tu 25 juta ke bawah, 30 juta ke bawah, itu bermaksud kamu adalah golongan SME. Okay? Small Medium Industry. Itu yang kita kena faham dekat situ, konsep tu dulu yang pertama. So dari sudut yang lain pula kita nampak sekarang, alhamdulillah Malaysia ni Jip, walaupun dia drop ekonomi dia, tetapi tidak terlalu teruk. Maksudnya kita tak adalah sampai lockdown lagi. Kita hanya ada kawalan pergerakan. Walaupun bisnes tak banyak, kalau kita faham essential service saja yang boleh bergerak, bisnes lain tak boleh. Tetapi kita masih ada peluang untuk bertindak. Itu kelebihan Malaysia pada saat ini yang kita nampak. So pastinya dia ada impact je. Dia ada impact.
terutamanya kita nampak alhamdulillah dari segi pekerja, dari segi pengguna, alhamdulillah banyak bantuan-bantuan kerajaan bagi. Okey, itu kerana apa dia bagi? Kerana apa? Hampir 400 bilion lah hampir tahun ini, insya-Allah. Dari semasa ke semasa hampir 400 bilion duit dia ada di ekonomi domestik. Faham tak ekonomi domestik tu apa, Cik? Orang. Diorang faham tak, Cik, agaknya ekonomi domestik tu apa? Itulah Datuk terangkanlah Datuk kan diorang tak faham apa Ah. maksud kan macam mana. Domestik ekonomi tu adalah transaksi urus niaga aliran tunai di dalam negara. Bermaksud kita berniaga sama kita nak pergi kedai runcit kita beli, kita pergi pasar raya kita beli, kita pergi belanja kita beli, kita pergi beli saham kita beli, kita pergi bayar bank, segala aliran tunai cash flow tu berjalan dalam transaksi dalam negara sahaja. Itu dipanggil domestic economy. So kita pada masa sekarang ni dia ada dua ekonomi yang kita jatuh. Satu internal economy, satu international economy. International economy pastinya dia akan jatuh. Tetapi setiap negara pasti ada pelan kecemasan je. Mereka, alhamdulillah Malaysia kali ini kita dapat lihat mereka jatuhkan benefit ni untuk kepada domestic economy. So bila domestic economy kita akan menggunakan aliran tunai itu di dalam negara. Itu advantage yang kita lihat sekarang. So bermaksud tu, maksudnya usahawan ni tak perlu risau sebab duit tu berjalan hanya dalam negara. Sebab dia Ya, diberikan, betul. sebab 400 bilion pakej rangsang ekonomi yang kerajaan bagi tu 400 bilion adalah akan jatuh kepada tangan pengguna, betul tak Tok? Ya, betul. Sebab dia macam Okey, ni, Tok. duit 400 bilion tu akan jatuh dalam tangan budak. Ketika mula-mula benda ni berlaku, so macam pengguna ni macam panik tau Tok. Jadi dia macam Ya, betul. bukan kita kata pengguna ni tidak berbelanja, tetapi dia berbelanja pada, ingat tak mula-mula PKP tu dimaklumkan orang buat panic buying. Orang sibuk beli barang-barang dapur, konon-konon dia ingatkan benda ni adalah mungkin macam darurat. So menyebabkan pengguna tu lambat sikit untuk nak bertindak, nak membeli barang-barang lain. Apa pendapat Datuk? Dan menyebabkan kesannya kepada usahawan, mereka punya sale jatuh tu, drop. So apa pandangan Datuk Hafiz tentang benda tu? Okey. Saya punya pandangan sebab saya pun orang berniaga kan, kita faham. Betul. So that's why kita pada awal kita diajar ataupun kita belajar, kita develop kita tidak meletakkan perniagaan kita di dalam modal perniagaan kita ataupun duit kita dalam satu bakul yang sama. Ini maksud dia. So apa yang kita lihat pada sudut kali ini, kita lihat dalam tempoh PKP adalah 18 hari bulan sampai 14 hari bulan. Kita tengok tempoh ni, walaupun kita nampak akan ada jangkaan untuk extend lagi pada masa akan datang, tapi kita ambil tempoh ni dulu. So dalam tempoh ni kita pastinya ada kesan kerana ada segelintir peniaga-peniaga yang drop habis. Contoh kedai makan, baik-baik boleh buka, tak boleh buka, hanya boleh buat bungkus. Itu pun nasib baik boleh jalan lagi. Hardware, kedai produk tutup habis, pejabat tutup habis, semua tutup. Hal tanah tutup habis pejabat tanah tutup, LHDN tutup. Selama berminggu ni tiada transaksi berlaku. Kan? So maksudnya ada impact, bukan tak ada impact, ada impact, tapi sebabkan kita diversify kita punya perniagaan, alhamdulillah ada yang boleh, ada yang tak boleh. So kita tengok kebanyakan orang resah, orang pening kepala, alamak mana nak dapat duit, nak bayar sewa, betul lah lepas tu pening, nak bayar gaji staf macam mana, apakah tindakan yang perlu dibuat. Okey, lepas tu mereka tak tahu buntu macam mana. Tapi secara ikhlasnya dalam pandangan saya untuk peniaga, pada saat ni perkara pertama yang peniaga perlu buat adalah terutama usahawan di Malaysia, mereka perlu langkah pertama mereka perlu kenal pasti perkara-perkara yang advantage kepada syarikat mereka. Contoh dia, mereka kena tengok kekuatan cash flow mereka. Contoh mereka kena tengok holding power mereka. Mereka kena tengok dalam bahasa kampung dia, senang cerita macam inilah. Dalam akaun simpanan, dalam akaun perniagaan, berapa duit kita ada dekat tangan. Itu contoh dia. Kita kena tahu berapa yang kita ada dalam tangan ni. So, dekat situ kita tengok daripada duit yang kita ada ni, dalam tempoh sementara ni, dalam tempoh 6 bulan, tempoh 12 bulan, berapa jauh kita boleh bertahan. Contoh anda kata benda ni berlarutan. Selepas 14 bulan berlarut sampai masuk Ramadan, sampai terus lagi, apa yang kita perlu buat? Kita tahu dulu
kita nilaikan dulu berapa kekuatan yang ada dekat sini. Lepas tu kita kena kaji balik je. Kita kena ada strategi. Kita kena atur balik perkara-perkara seperti kita kena tengok dari sudut operation cost kita. Okey, contoh mungkin sebelum PKP, sebelum 18 hari bulan ataupun selepas 31 hari bulan, kos dia mungkin sebulan 30,000, 20,000 dengan gaji pekerja. So sekarang ni dia nampak duit yang dia ada dalam duit perniagaan ketika PKP ni dapat buat hanya segelintir. Contoh dulu dia collect dapat sebulan dapat contoh sehari dia dapat 3,000. Tetapi sekarang ni dia dapat 1,000 je, Jip. Kan? Kalau dia nak maintain kepada lifestyle ataupun kepada kos yang sama, pastinya dia akan bankrupt. Betul. Dia bungkus tikar balik. So keadaan macam gini kita perlu ambil tindakan bijak. Apakah tindakan yang perlu? Saya sharekan sikit boleh je? Boleh Tok. Itu yang saya rasa usahawan ni nak kena tahu. Macam Datuk cakapkan, berapa kemampuan, kekuatan keuangan yang kita ada dan apa langkah kita patut buat. Macam Datuk tadi kata, mungkin hari biasa dia dapat 3,000. Dan hari macam PKP mungkin dia dah drop 800, 900. Kalau dapat 1,000 pun, alhamdulillah Tok. Cuma macam mana dia nak control, nak balancekan dengan kos overhead dia, staff dia, sewaan. So ini benda-benda yang saya rasa memang Datuk kena kongsikan kepada mereka yang berniaga ni untuk anda dengar. Jadi saya harap anda bersabar, anda boleh dengar, duduk sekejap dan dengar apa yang kita nak sampaikan kepada you all malam ni. So apa dia Tok yang Datuk nak kongsikan tu? Langkah-langkah dia yang nak cut budget ke, nak runding sewaan kedai dengan apa nama tuan kedai ke, kan? So apa benda-benda yang dia boleh jimatkan kos, dalam masa yang sama dia boleh juga menambahkan jualan dia tu. Silakan Tok. Okey, apa yang kita faham Jim, yang saya tak nak terangkan berapa panjang, yang kita faham Bank Negara, alhamdulillah Bank Negara telah announcekan moratorium selama 6 bulan tidak perlu bayar. Itu kita nampak. Sebelum ni 18 hari bulan dia kena mohon secara manual. Tetapi bila orang sangat manual, mohon, dan after that Bank Negara dah nampak kesan dia, Bank Negara ambil sebagai automatic untuk tolakkan payment holiday selama 6 bulan. Itu maksudnya, alhamdulillah syukur Jim. Maksudnya kerajaan berbesar hati memberikan penangguhan bayaran pinjaman atau dia panggil moratorium tu. Ya, moratorium yang dia bagi bukan itu saya rasa sangat besar kesan dia tahu kepada pengguna. Ya betul, sangat-sangat kesan Jip. Sangat lagi tu. Bayangkan ni nak kena bayar kenderaan, sewa rumah apa semua dalam keadaan macam sekarang ni, mencabar tu. Teruskan tu. Betul. So dalam tempoh moratorium 6 bulan ni, sebenarnya kita faham kita tengah bersedih, sale kita tengah kurang, duit kita tengah tak ada. Sabar. Sebab kita sebagai usahawan ni kita ada satu kelebihan compare daripada orang-orang biasa. Apakah itu? Kita usahawan daripada bawah SME, apa dia? Kita ada kekuatan, iaitu kita ni daripada kosong. Kita bina tapak, kita ada jati diri, kita ada sistem kepercayaan yang sangat tinggi dalam diri kita. Sebab kita pernah jadi tokek, kita pernah jadi kuli, kita pernah buat kerja sendiri. So, langkah pertama yang kita perlu lihat dari perspektif saya adalah apabila dalam tempoh 6 bulan ni, kita kena manfaatkan 6 bulan ni dengan keadaan yang sangat baik, sangat berguna dan sangat-sangat betul-betul strategiskan kita punya matlamat. Walaupun PKP telah di-announcekan selama 14 hari bulan, tapi kita anggap dulu dia akan bersambung ke, tak bersambung ke, itu kita tolak tepi dulu. Yang kita nampak 14 hari bulan dah confirm. Kalau tak sambung, alhamdulillah. Kalau sambung, tak masalah. So kita dah nampak 6 bulan tu adalah advantage untuk usahawan yang di Malaysia ni untuk menggunakan pakai. Tapi bagaimana dia nak buat? Kalau dia berjalan dengan operation cost yang sama, pastinya dia akan mati. Kalau dia tak ada saving, tak ada simpanan bekas cukup, dan saya percaya SME kebanyakan majoriti je tak ada saving. Hanya ada segelintir untuk tahan sebulan, 2 bulan bolehlah. Lepas tu dia akan out. So saya punya advice time ni, pertama, buatkan analisa terhadap operating cost. Pertama, ambil yang perkara yang saat ini selepas 1 hari bulan 4, apa perkara yang saya perlu bayar, yang tak boleh kecuali kena bayar. Mungkin utilities ke, SAJ ke, Telekom ke, Perkeso ke, mungkin kita fikirkan yang tidak bayar. Kita list down kan.
Maksudnya dia kena senaraikan apa benda yang kena bayar, apa benda yang tak Ya, perlu bayar supaya dia tahu berapa banyak yang dia save dan berapa banyak ya, pula yang dia kena keluarkan untuk bil-bil yang tidak boleh nak tunggak bayarannya. Betul ya tak? betul. Dalam tempoh 6 bulan. Betul. Okey. 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 So daripada situ step yang pertama. So step yang kedua, dia kenal pasti dulu. Tadi duit saya dah cakap, berapa duit dalam tangan dia. Duit bukan di tangan dia, itu bukan duit dia, Jip. Duit yang belum sale, belum dapat tu, itu bukan duit dia, Jip. Itu bukan duit dia. Maksudnya kita cerita duit dekat tangan dia. Dekat dalam akaun bank dia, dalam akaun simpanan dia, berapa yang dia ada. Itu notakan dulu. Tengok daripada operating cost yang boleh tadi tu, berapa lama boleh bertahan. Itu So nombor maksudnya satu. kan benda ni kan Okey? satu tu dia kena buat untuk dia punya syarikat satu tu betul? Ya, Untuk betul. syarikat dia kena tahu apa bayaran yang dia boleh di moratorium yang ditangguhkan, apa yang tak. Betul. Tapi saya rasa juga tu mereka ni juga boleh buat untuk personal dia tu. Ya, sebab SME Kita ni pun kebanyakan dia related. betul. Maksudnya yang bagi mereka yang sedang ikuti kita cara live ni pun kalau anda adalah untuk personal, benda ni pun perlu untuk personal tu. Kita takut dia ada moratorium tu. Tapi yang tak payah bayar kereta, tak payah bayar rumah tu takut dia pergi enjoy pergi beli benda-benda lain pula Oh, tu. tidak. Itu yang kita risau Tak tu. boleh. Sebab Teruskan tu, teruskan. kalau kita bercerita tentang SME, malam ni kita bercerita tentang lebih kepada perniagaan, tetapi sebenarnya dalam golongan SME yang individu punya profiling pun terbabit portfolio dia. So kebanyakan kereta ni kebanyakan nama individu, rumah ni semua nama individu. So apabila kita kena ambil dua parti ni untuk dijadikan gabung, apakah kos yang kita bayar? Kita nak perlu bayar pada saat ni. Dan perkara yang tidak perlu bayar untuk saat ni. Okay? Oh, sorry. Okay? Maaf. Okay. So, daripada situ bila kita tahu tentang overhead yang kita dah mampu untuk membayar pada saat ni, Jip, kita dah tahu operating cost tu berapa. 10%, 20% daripada duit kita ada. Contoh kita ada kemampuan 30,000 sebulan untuk bertahan selama 6 bulan. So 30,000 tu kita kalilah dengan 20%, Jip. 20% ke 30% ke kita ambil untuk kos untuk membayar gaji. So kita kena reducekan operasi. So saya punya advice pada tempoh 1 hari bulan 4 hingga 14 hari bulan 4, saya punya pendapat adalah kebanyakan usahawan perlu mengangkat cuti tanpa gaji dulu. Jangan bentikan, tak baik sebab kita tak tahu. Mungkin lepas 14 hari bulan okey, boleh bekerja macam biasa, tapi kita ambil dulu, jangan buang sebab ada surat daripada kerajaan daripada Jabatan Buruh dah keluar bahawasanya boleh beri tanpa gaji. So guna kebaikan ni untuk berikan cuti tanpa gaji dulu. Tetapi pada masa yang sama, kamu boleh bagikan dia commission ataupun overtime, Jip. Jika diorang buat kerja, claim overtime. So based on the task, based on kerja yang kita bagi supaya mereka boleh buat dan boleh claim. So kita Datuk, bayar against daripada tempoh tu. maksudnya macam ni lah Tok, salah satu cara untuk nak mengurangkan dia punya overhead adalah gaji pekerja, betul? So kita Betul. tak galakkan untuk dia buang macam tu je. So Datuk tadi Betul. mencanangkan untuk diberikan cuti tanpa gaji, CTG, betul? Betul. Dan adakah mereka boleh memohon yang daripada katanya per keso nak bagi RM600 tu dalam tempoh ekonomi yang agak gawat ni Tok? Macam mana Tok? Okey, dia Perkeso ni bantuan tu yang bantuan daripada LSDN tu lain lah. Daripada Perkeso ni kalau kita tanya bagus tak? Bagus. Untuk bagi syarikat SME yang ada buat potongan Perkeso dan bayar SIP. Bagus, Jip? Bagus. Bagus. Tetapi ada juga yang tidak bagus dia. Contoh, dengan keadaan ekonomi yang begini, kita kena timbang. Okey, syarat untuk permohonan untuk ambil 600 itu dan bagi pada pekerja, syarat dia dalam tempoh 3 bulan, company tidak boleh buang pekerja itu. Nombor 1. Nombor 2, syarikat perlu membayar gaji penuh. Bermaksud tak boleh potong. Tak boleh potong, kena bayar gaji macam biasa, campur dengan 600 daripada Perkeso. Perkeso akan bayar masuk ke dalam akaun syarikat dan syarikat akan bayar kepada kerja jika majikan mohon.
Tetapi dekat sini isu dia, cabaran dia, kalau boleh bayar gaji, buat apa nak ambil SIP bantuan 600, betul lah Jip? Betul. Betul. Kalau majikan tu boleh bayar gaji, buat apa nak ambil bantuan 600 tu? Tak perlu. So dekat sini kita kena timbang. Kalau kita jenis company yang kukuh, ada duit, holding and power dan kita boleh bayar gaji macam biasa dan kita ada buat cara rumah kedai SP, kita mohon. Dia menjadi advantage. Tetapi kalau kita tak ada, dia bukan jadi satu advantage kepada usahawan yang mungkin nak, dah lah duit tak ada, duit sale tak ada. Kan? So dia nak bayar, tak boleh. Nak bayar gaji lagi, tak mampu. So saya punya nasihat, ambil satu akta di mana cuti tanpa gaji. Ambil dulu sehingga 14 hari bulan, ambil cuti tanpa gaji. Jangan buang dulu. Tetapi letakkan syarat, jika staff tu overtime ke, datang kerja buat daripada rumah ke, suruh dia claim overtime. So sekurang-kurang kat situ, dia syarikat kurang beban dia. Dan ada task mungkin yang perlu dibuat. Kalau ada commission base, kalau produk boleh jual, bayar dia. Itu saya rasa tak ada masalah je. Tetapi kalau kita tengok cash flow kita bagus, kita ada duit sikit tadi kan, kita kata kita nak bagi wang ihsan. Tak apalah. Kita bagi top up. Yang mana unpaid tu kita bagi sedikit-sedikit duit gaji ni, kita bagi ihsan untuk setiap staff kita untuk bertahan dalam tempoh PKP dan tempoh COVID ni je. Itu pendapat saya untuk pada saat ni. So, ini cara yang terbaik untuk kita dapatkan guna pakai untuk company-company SME. Sebab company SME yang kita faham je, mereka holding power mereka tak bagus. Mereka berniaga banyak tapi simpanan mereka sangat-sangat tipis. Bermaksud nak bertahan pun amat sukar sebab mereka hit dan run. Dapat duit rolling kan. So dekat situ nak jadikan cerita pula, memang betul kali ni SME, bank, negara announce ada COVID relief. Ada duit je pinjaman yang bank bagi dengan kadar faedah 3.5 saja. Ada bank bagi 2%. Sangat mudah. So, Tok, Bagus tak Ji kalau kita dapat usahawan? So, Tok, maksudnya sekarang ni usahawan-usahawan mana berniaga yang berada dalam keadaan seragam, mereka ni boleh mendapatkan pinjaman ataupun bantuan daripada pihak bank, Datuk. Betul, Tok? Ya, betul. So kat mana yang Datuk sebutkan tadi? Macam mana diorang boleh dapatkan dan boleh mohon benda tu? Boleh tak Datuk cakap sekali lagi tadi tu? Okay, so macam tadi saya cakap tadi, bank negara ada announce satu fund iaitu under CGC guarantee, iaitu 80% CGC guarantee, dia panggil Relief COVID Fund, iaitu bermula daripada 18 hari bulan Mac itu hari sehingga hujung tahun Disember 2020. Okay. So sekarang ni ada skim tu je. Bagus untuk SMB. Boleh apply. Okay. Ada setengah bank dia gunakan syarat minimum 3 tahun berniaga. Ada setengah bank dia nak buat assessment, dia nak 2 tahun berniaga. Okay. Sebab kita kan duit zaman sekarang kan berniaga semua keluar masuk duit dengan bank, betul tak? Kita bukan macam dulu. Kita letak sekurang-kurangnya ada transaksi debit kredit tu nampak. Yang selalu tak ada apa? Yang selalu tak ada P&L, management report, audit report, okay, tax, tak bayar. Itu masalah yang mungkin akan berlaku. Tetapi dekat situ ada kelonggaran sebab dia bagi kekuatan kepada bank statement dulu. So bergantung kepada bank yang dia simpan. So COVID relief ni maksudnya memadai dengan hanya perlukan bank statement sahaja. Tak perlu audit report, bank statement sahaja. Semua tu tak perlu. Maksudnya basic je lah tu. Basic dulu. Bank statement dulu, account. Sebab yang bagi ni adalah bank yang kita simpan duit, yang kita buka account dengan dia. Kita berurusan dengan dia. Itu kita boleh apply. Maksudnya dia orang ni boleh pergi ke bank dan boleh mendapatkan, dia boleh buat permohonan untuk dapatkan COVID relief tadi tu lah. Ya, betul. So macam mana proses dia tu? Boleh dapatkan. Okay, so tapi dekat sini cabaran untuk SME selalunya adalah, pertama adalah tentang dokumen lah. Kadang-kadang kita tanya dia, bank statement dekat mana? Bank tak tahu. Tak filing. Berniaga ratus ribu, juta.
koyak, dia tak simpan proper. Tapi kena minta bank lah. Tetapi saat ni bila minta bank makan masa je. Lewat. Kebanyakan permohonan ni boleh buatkan pakai online. Ada setengah bank dia boleh masuk je dekat internet banking, dia boleh apply by online. Itu salah satu method yang paling senang lah. Method yang lain kalau amount dia melibatkan besar, melibatkan ratusan ribu, 300,000, 400,000 ke atas, Okey. biasanya bank akan minta dokumen. Bank akan minta management report, bank akan minta P&L, audit report selama 2 tahun, 3 tahun untuk syarikat tu lah. Normally boleh kita rujuk pada bank yang kita ada account bersama. So dekat situ menjadi advantage kita untuk kita ambil dana-dana ni, Jip. Tapi kalau kita perasan juga, Jip, di rangsangan ekonomi untuk usahawan, ada banyak kota yang berlaku pada 1 hari bulan 4, pertengahan bulan 4 ni, 15 hari bulan ni, ada bajet yang keluar daripada rangsangan ekonomi. So lepas tu awal bulan 5 ada lagi dana yang keluar daripada rangsangan ekonomi tu untuk SME mohon. SME mohon. So sekarang ni SME kena alert dengan duit-duit dan pakej-pakej rangsangan ni untuk keluarkan modal ni dan masukkan dalam syarikat dengan kadar faedah yang rendah 3.5 untuk menjadikan kekuatan tunai dalam syarikat kita. Boleh faham Ajib diorang? Diorang saya sedang boleh faham tak saya cakap ni? Bagi anda yang dengar ni, adakah anda faham yang dalam FBLite ataupun bagi anda yang ultimate ni, korang faham tak? Dia ada yang tanya macam ni tu, kalau dia orang ni kan pernah buat loan sebelum ni, boleh ke dia mohon juga untuk loan yang baru ni untuk relief, COVID relief ni tu? Macam mana tu? Okey, apa jua segala yang kita faham, bank tetap termaktub kepada siklis dan komitmen kita dan juga sitos. Okey, kita mesti sedarlah kita ni blacklist ke tidak. Kalau kita blacklist, confirm lah kita tak boleh apply, Jip. Okey, tak adalah kecuali pada zaman ni. Tapi kalau kita jaga rekod kita cantik, payment kita alhamdulillah jaga kan, teratur, insyaAllah dapat, tak ada masalah. Tak ada halangan yang kita boleh nampak benda ni untuk menghalang. Senang cerita macam ni lah, para usahawan di luar sana, apa-apa pun kita nak kena jaga, sikris kita, sitos. Ni mengambil pengajaran lah lepas ni. Pembayaran tu mesti on time, jaga kita punya record, jaga kita punya transaction. Itu sangat penting sebenarnya. Sebab bila dalam keadaan macam ni pun, dia cuma mungkin nak permudah cara je tu. Tapi basic bank statement, sikris sitos tu masih lagi termaktub. Cuma pada usahawan yang dah ada yang bagus tu, contohlah Tok Ain katalah, dia kata saya tak ada masalah, saya rasa dalam akaun saya cukup, reserve saya cukup, perlu ke saya nak mohon juga? Apa pendapat Datuk? Okey, dalam company dia tak ada masalah, reserve dia cukup. Reserve dia cukup, lepas tu yelah dia bajet-bajet mungkin apa? Kita tak tahu tau berapa lama PKP ni akan berlarutan, kita tak tahu tau. Okey. Okey, betul. Mungkin dia rasa buat masa sekarang, mungkin dia rasa fund dia cukup, duit cukup dalam akaun. Tapi dia tak tahu lagi akan datang ni sebulan 2 macam mana. So adakah Datuk rasa mereka ni just apply juga loan yang melibatkan COVID relief fund tu tadi? Macam mana tu? Nak jawab kena jawab secara jujur ke ni? Jujur lah, kita kena jujur jujur kan. dengan orang dia. Korang ni nak kita jawab jujur ke, nak kita jawab bodik ke macam mana ni? Korang rasa macam mana? Ultimate senyap je ni. Kita Ultimate ni kita ada sesi yang panjang sikit dengan dia orang. Yang bagi anda yang FBLite ni, kejap lagi kita dah nak tamatkan tau. Okay, kalau anda tak ambil peluang ni betul-betul nak tengok, you all rugi sebenarnya. Okay Tok, macam mana Tok pandangan Datuk? Okey, ikhlas saya pandangan saya jika profil syarikat kamu bagus dan ready untuk apply JIP, walaupun kamu rasa kamu mampu bertahan dalam satu tempoh, saya sarankan ambil. Sebab apa? Sebab kadar keuntungan yang bank charge untuk skim ni 3.5 saja. Kalau para usahawan, selalunya berapa rate? Normal rate selalunya berapa? 5 atas untuk perniagaan, 7, 6, 7. Oh, okey. 7, 6, 7, 8. So, sekarang ni usahawan kena ambil peluang ni untuk boleh ke tak boleh, janji dia layak, mohon dulu. Ambil duit ni semua, tambah modal dalam syarikat. Bukan habiskan. Dia kena ambil duit ni untuk backup, jadikan holding power dalam syarikat dia. Maksudnya kekuatan modal, working capital dia kena kuat.
bukan untuk dia belanjakan. Bukan untuk dia belanjakan. So dia kena simpan duit ni, peluang untuk dapatkan duit-duit ni semua untuk simpan dalam syarikat dia. Sebenarnya banyak bank, koperasi semua dah start keluarkan duit. PNB, so boleh semua dah keluarkan duit. So sekarang ni usahawan kena gerak pergi mohon dapatkan kompol. Tapi bukan untuk dihabiskan, untuk menjadi kekuatan syarikat. Sebab kita tak tahu Jip, COVID ni berapa lama, PKP ni berapa lama. Mungkin dia on, lepas tu dia on off balik, lepas tu dia on balik. Kita tak pasti. So daripada modal tu, kita kena design syarikat tadi kita. Kita dah tengok koperasi kita, operation cost kita, betul lah Jip tadi. So kita kena tengok sama ada kita boleh maintain, kalau boleh kita nak maintain, kita nak kekalkan. Dan kita dah listkan perkara-perkara yang bayar. So kita kena buat tindakan. Kita kena buat tindakan dalam perniagaan kita juga. Kita kena tahu Jip, kita dah ada duit tadi, kita dah ada backup. Untuk daripada bank dah bagi kita backup. So sekarang ni kita kena tengok satu sudut yang berbeza pula sebagai usahawan. Kadang-kadang usahawan saya faham dekat luar, tengah macam gini semua down, tension, sedih je nangis hujung bucu, tension, duit tak ada, tak tahu macam mana nak buat. So mereka tak tahu macam mana nak handle. So cara dia adalah sangat mudah sebenarnya. Jangan panik, jangan pening, fokus kepada tindakan, iaitu buatkan analisa dulu. Dalam perniagaan kita, apakah tindakan yang kita boleh gunakan duit kita untuk perniagaan kita ni jalan sedia ada. Apa nombor satu. Nombor dua, kita boleh tengok dekat sini apakah perkara yang kita tak boleh buat dalam perniagaan kita je. Kita list down kan. Apa perkara yang boleh buat dalam perniagaan kita, apa perkara yang tidak boleh buat dalam perniagaan kita saat ini sekarang. So kita kena ubah balik. So yang boleh itu kita fokuskan, kita extendkan strategi tu dan kita guna duit-duit yang ada ni untuk bantu, untuk modal, untuk jana lebih banyak lagi untuk patah balik. Kan? So kita ambil duit daripada bank 3.5. Takkanlah kita tak boleh gunakan pada tempat yang boleh ni, berniaga ni untuk bagi pulangan melebihi 3.5 je. Betul je? Betul lah. Berniaga dapat 3.5, takkan tak boleh bayar balik 3.5. Contoh kan tu. Sebab itulah saya kata kecuaian usahawan kita kebanyakannya yang kelakarnya akaun bisnes tak buka. Kadang-kadang ada yang berniaga tak berdaftar SSM. Kadang-kadang ada yang berniaga dia tak ada sikris, tak ada sikos. Itu yang jadi masalah, betul tak Tok? Okay? Betul. Dan itu yang Betul. menjadi masalah bila berlaku macam ni, itu yang menjadi lebih double ataupun triple impact kesan buruk pada bisnes dia Tok. Okey Tok. Cuma Ya, macam betul. ni, Betul. usahawan ni yang contoh, Datuk nampak apakah industri yang betul-betul sekarang ni patutnya ambil peluang untuk nak naikkan sale dia tu. Kadang-kadang dia orang ni kadang-kadang kan, contoh saya pelik kadang-kadang orang berniaga makan tapi dia kata tak boleh berniaga sekarang. Sedangkan dia orang boleh food panda, dia orang mungkin boleh share kat Facebook dia, boleh gunakan ilmu online yang tiap-tiap minggu ni kita orang ajar. Ni kita adakan kelas setiap hari Selasa malam, webinar online untuk macam mana nak buat bisnes dia tu orang tahu secara online. Apa yang Datuk nampak tu yang diorang patut ambil peluang? Contohnya macam saya kata tadi dah industri makanan. Tapi kalau dia industri makanan, dia duduk rumah, dia tak buat apa-apa. Lepas tu dia komplain, dia nangis bucu katil sebab dia kata sale tak masuk. Apa pendapat Datuk? Okeylah, saya bagi tips sikit je. Sebab saya ni pun, kita ni orang berniaga, kita sama-sama. Beza dia kita besar atau kecil, betul lah je kan? So saya kongsikan pendapat saya dan apa yang perlu buat lah pada saat ni sebenarnya. Apa yang saya bantu pada usahawan-usahawan yang mana saya guide juga, saya bantukan. Pertama tadi saya dah suruh listkan. Dalam perniagaan kita, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Itu nombor satu kena buatkan. So kita kena fokus, perkara yang kita kena fokus adalah kita gunakan modal yang kita ada, working capital yang kita ada, duit simpanan kita ada kepada perkara yang boleh. Besarkan cahaya itu. Itu nombor satu. Kedua, kita tengok streamlinekan balik untuk tempat yang boleh itu. Contoh dia, dalam perniagaan kita, cuba kita duduk balik je buat analisa. Sebenarnya sebelum PKP, apa perkara yang kita boleh buat dan sekarang tak boleh buat. Selepas PKP, dalam waktu PKP daripada 18 hari bulan itu hari sampai sekarang, sampai 14 hari bulan, apa perkara yang kita boleh buat, apa perkara yang kita tak boleh buat. Listkan. Lepas tu kita kena faham, kita kena streamlinekan. Untuk pengetahuan semua, dalam usahawan pada ketika ini, apakah perniagaan yang boleh jalan? Itu ayat dia. Betul tak, Jib? So, perniagaan yang boleh jalan adalah perkara keperluan asas untuk manusia. Apakah itu keperluan asas? Makanan,
air, udara, tempat tinggal. 4 perkara penting ni. Asas. So kita ambil perniagaan kita ambil produk kita Jeep, kita sambungkan dia jadi rantaian. Jadi rangkaian, jadi rantaian, rantai tau. Adakah perniagaan kita kena tanya balik produk kita ataupun perniagaan kita, adakah dia related kepada 4 perkara ni? Contoh, servis, makan. Kau makan, kau ada related tak? Makan, ya, kita wajib. Semua orang perlu makan, betul Haji. Tapi apa kita perlu buat? Ubah. Itu kita kena ubah strategi. Kita kena related, kita kena rantai. Tapi kalau dia tidak berantai kepada 4 perkara ni, Cik, memang amat-amat sukar. Sebab untuk dalam tempoh ni, pastinya bukan orang tak ada duit. Orang ada duit. Tetapi mereka akan tumpu untuk membelanjakan duit ekonomi domestik ini kepada keperluan asas. So, produk kita tu kita kena relatedkan dulu. Jadikan rangkaian. Kita kena buat homework sikit. Kita kena, adakah produk aku ni rantai? Kalau tidak, kita terpaksa toolskan another product untuk masukkan sebagai rangkaian kepada rantaian keperluan asas ni tadi. So Maksudnya daripada kalau situlah. contohlah Tok, katalah dia berniaga construction, tapi construction tak boleh jalan sekarang. Tak Betul. salah lah kalau dia tukar business model dia sementara ni, contoh dia jual hand sanitizer, jual face mask ataupun Betul. jual makanan yang dia mungkin ada supplier yang boleh membekalkan tu. Boleh ke macam tu Tok? Boleh, tak ada masalah. Sebab sekarang kebanyakan kontraktor, tukang pun tak dah balik Indonesia. Kebanyakan kontraktor memakai tenaga buruh. Dah balik. Dah tak ada orang kerja. Hardware pun tutup. Hardware tutup. So tak boleh buat kerja. So kalau macam kontraktor, apa yang dia perlu buat adalah sekarang dia ambil duit dan sedia ada sekarang ni. Okey, kalau dia tak ada modal cukup, kalau dia tak ada kewangan yang kuat lah. Kalau biasa kontraktor ni ada yang kewangan kuat, ada yang tak ada. Kalau dia tak kuat, dia kena buat basic, balik kepada asal, iaitu mungkin dia kena buat perkhidmatan servis. Servis Jeep. Servis. Mungkin dalam orang duduk-duduk kat rumah ni mungkin ada masalah. Pipe rosak ke. Tapi pun still nak kena hardware kan. Tapi dia boleh diversifykan benda tu kepada mungkin buat penghantaran ke. Dia buat makanan ke. Dia ambil order ke daripada packaging-packaging daripada kilang-kilang yang dia kenal ke. Yang kena bertugas ke. Dan mereka gunakan kategori servis untuk membantu peniaga-peniaga yang keperluan asas tadi untuk bergerak. InsyaAllah. At least pun mungkin tak boleh lah dapat sebesar macam kontraktor yang ribu-ribu, puluh-ribu, ratus ribu tu faham. Tetapi ada cash flow bergerak. Sebab dalam tempoh 6 bulan ni, kita banyak perkara yang kita tak bayar. So kita berapa sen sangat lah Jib untuk kita perlukan bayar sedikit bil dan makan kita. Betul lah Jib? Yelah tu, betul lah. Jadi at least dia boleh survive lah tu. Orang cakap boleh survive, boleh teruskan hidup. Betul. Bukan minta jadi kaya. Pada time ni kita bilang kalau nak kaya Jib boleh. Ada tempat dia. Ada tempat dia. Mungkin macam sekarang, yelah itu secara kita bercerita tentang orang konvensional kan. Tetapi ada yang bijak, yang dah pandai online, yang bagus, mereka laburkan duit mereka selain daripada hartanah. Macam sekarang nak beli hartanah, tak boleh transaksi, lawyer tutup, pejabat tanah tutup, LSDN tutup. Tak apa, dia KIB dulu. Apa yang dia buat Jeep? Dia ada duit sikit. Dia belilah kaunter-kaunter dekat BSKL tu murah-murah, dia beli simpan Jeep. Dapatlah untung 12-13% kan. Harga sekarang tengah rendah. Boleh, tak rugi. Sebab ini masa yang sesuai untuk dia beli-beli saham tu untuk bantu dia capai. Tapi bukan hari ni beli besok jual. Kita beli simpan. Sebab sekarang harga murah. Betul kan? Itu bagi mereka yang ada reserve keuangan yang bagus. Sebab itulah Tok, kita dah bercakap pasal topik ni Tok. Kalau Datuk ingat kita pernah bercakap dengan kita punya Barisan Ultimate, simpan duit tu tak Tok? Betul. Kita dah cakap banyak kali, kita kata simpan duit untuk satu masa nanti kita akan gunakan. Dan kita tak tahu, rupanya sekarang ni Datuk masanya yang kita tak sangka dia datang dengan dua benda, COVID-19 dicampur pula dengan krisis ekonomi akibat daripada COVID ni tu. Jadi benda tu yang diramalkan patutnya bulan 6, dia dah berlaku lebih awal. Cuma kali ni kita pula terpaksa berkurung kat rumah, tak boleh nak keluar, bebas. Tak boleh bebas. Tapi bagi mereka yang bijak, yang pandai, mereka terus je tak bertindak lambat, tak berfikir banyak, dia terus je onlinekan dia punya bisnes dia, beritahu pelanggan dia apakah benda-benda yang dia boleh, macam Datuk tadi katakan, buatkan produk, bisnes ataupun servis yang related dengan keperluan asas manusia tu tadi. Kan Tok? Dan kalau kita tengok, apa lagi Tok peluang daripada fikir rangsang ekonomi, kalau Datuk tengok, pertama sekali, caruman KWSP turun daripada 11% kepada 7%.
kepada Betul? pengguna. So itu je menyebabkan Betul? 10 bilion akan berada dalam tangan pengguna dalam masa 9 bulan. Kedua tu, Betul? Ya, KDOSP dia boleh keluarkan pula 500 sebulan dan ini pun melibatkan 40 bilion dalam masa 12 bulan akan berada dalam pasaran, dalam tangan pengguna. betul? Dan ketiga, Betul? moratorium yang 6 bulan itu akan menyebabkan 100 bilion berada tangan pengguna. Kalau dia ni usahawan yang bijak, dia patut buat apa tu? Ke dia nak panik Dia lagi patut ataupun sebenarnya Datuk nampak kita punya keadaan ekonomi ataupun perbelanjaan pengguna ataupun orang panggil purchasing power tu, adakah Datuk nampak dia akan ada momentum dia semula tu, purchasing power pengguna tu? ya. What Dari do sudut you think, Datuk? saya what do you think I'm think sekarang fokus bisnes kepada ekonomi domestik. Okey, fokus kepada ekonomi domestik. Segala aliran tunai akan berlaku kat situ dan melalui keperluan asas. Faham benda tu? That's why saya suruh cantumkan produk kita tadi. Kalau produk kita ni tak related langsung kepada keperluan asas, minta maaf, tolong cari produk lain, masukkan ataupun kita ambil overriding pun tak apa, servis. Tak ada masalah. Janji kita ada cash flow. Jalan. Sebab ada produk yang out terus daripada keperluan asas ni. So mereka akan rasa klik, akan rasa siapa nak pakai. So dia akan stuck. So dia tak akan dapat berlaku. So kena alert. Usahawan kena ambil peluang ni. Hampir 400 bilion Jip. Tadi pada awak announce saja Jip dah berapa dah? Dah 150 bilion Jip. 150 bilion Jip. Saya cakap dengan Jip awak. Bayangkan kalau RM1 dibelanjakan kepada usahawan di Malaysia ni dan adalah student daripada Najib Asadok, usahawan Najib Asadok, bayangkan mereka ni RM1 dan dalam tempoh ni 150 bilion akan terlahirnya beberapa jutawan daripada sana. Betul lah Jip? Jutawan mungkin multi-billionaire mungkin Jip. Jika betul-betul mereka membelanjakan. Tapi janganlah pergi hantar duit tu kepada luar negara. Itu jika usahawan tu bijak dan sekarang ni dia buat persediaan untuk belajar marketing, kuasai skill pemasaran, tahu keperluan pengguna, tahu nak ubah sikit. Masa ni lah Tok, kita terpaksa Tok. Bukan kita nak tau Tok, kita terpaksa nak kreatifkan kepala otak kita. Supaya macam Tok kata relatekan produk kita dan 400 bilion ni ibarat macam satu sungai, bayangkan Tok satu air terjun yang duit tu tengah kompos, cuma air dia tak turun lagi. Bayangkan ketika dia turun macam air terjun tadi, adakah kita usahawan kat sini tengah menadah ataupun kita duduk kat depan tu untuk nak offerkan kita punya produk atau perkhidmatan kita tu. Itulah adakah langkah usaha ambil langkah kita sebab dia akan ada 400 bilion. Memanglah kita nampak usahawan dia tak dapat macam sekali selepuk tunai macam pengguna, tetapi fokus kita kan kepada pengguna kan Tok. So apa lagi langkah yang patutnya usahawan kena buat bila dia nampak ada limpahan 400 bilion akan dilonggokkan dalam pasaran Tok. Macam mana Tok? Okey, so bila dia nampak peluang ni, itu kita panggil peluang je. Okey, peluang. Peluang yang terhidang dekat pasaran yang ada di domestik. Tapi Jip, peniaga-peniaga SME ni kebanyakan saya nak ingatkan terutamanya usahawan-usahawan yang terutama Najib Asadok. Okey, yang belajar dengan momentum make sure jangan terlibat dengan perkara-perkara contoh pada saat ni Jip. Ramai orang tahu duit ni ada kat pasaran. Dan pastinya akan banyak scammer-scammer datang. Scammer-scammer datang dan mungkin, kau letak hari ni RM100, besok boleh jadi RM1,000. Kita pun dengan yakin nak duit kita letak. Tolong, jangan terlibat dengan perkara-perkara ni. Kalau nak terlibat pun hanya di BSKL, bank ataupun company ataupun perniagaan kamu sendiri. Dan saya sarankan kalau kamu punya duit tak cukup, tadi yang cakap duit dalam tangan tu tak cukup, tolong fokus pada bisnes kamu dahulu. Jangan sibuk gatal-gatal nak pergi letak duit kat tempat-tempat lain. Itu nombor satu. Okay, so peluang yang kita nampak daripada sini, kita kena pandang sudut berbeza, perseptif berbeza sebagai usahawan. Betul, COVID ni dengan ekonomi down ni adalah satu sangat kritikal, sangat merisaukan, sangat menakutkan. Tetapi percaya cakap saya, bagi orang yang ada ilmu dan orang yang dah bersedia ataupun orang yang ada panduan, dia pasti boleh melapasi barisan untuk ketika ini dengan kaedah berfikiran positif. Okey, bagaimana fikiran positif? Tadi dia dah buat analisa
Dia dah tahu berapa lama dia reduce cost. Lepas tu dia sambungkan perniagaan dia, produk dia kepada rangkaian keperluan asas. Automatik dia dapat hidup dalam tempoh ni. Dia dapat hidup dalam tempoh COVID dan PKP ni ataupun dalam tempoh krisis ni. So secara tak sengaja dekat situ dia ada dapat cash flow je daripada situ. So mereka kena ambil peluang. Duit ni ada dekat internet ekonomi. Kalau dia tak beli dengan kamu kedai runcit, dia beli produk sana. Kalau dia tak perlukan produk sana, dia beli rempah, dia beli daripada. So kita menggunakan transaksi ini, kita support balik duit-duit keperluan asas ni kepada produk kita punya usahawan dekat Malaysia. Itu kaedah dia. Jangan sibuk duk beli luar negara, tak perlu dah. Kita beli fokus support biar produk Muslim ke, tak kira produk kat Malaysia ni semua kita support. So siapa usahawan Malaysia, kita support, kita spend duit dekat situ, kita belanja keperluan asas. So insyaAllah dekat situ, cycle ekonomi domestik itu akan berlaku je dan sekaligus akan bagi random kita pada kedudukan average ataupun meletup. Bagi yang bijak, dia ada duit, dia buat apa je? Sekarang counter semua under value. Under value. Company besar-besar under value. Company-company yang untung-untung ni semua under value. Apa dia orang buat pada sekitar ni je? Mereka ada duit, mereka masuk duit dekat BSKL, beli share mereka besar, tinggal. Lepas tu kita jumpa 2021 ke 2022 ke kan. Kita jumpa. Kenapa? Sebab lepas tu ketika harga dia beli sekarang RM1, mungkin pada 2022 tu harga dah RM3, harga dah RM5. Harga dah RM5. So dekat situlah kita ada advantage bagi orang yang ada kemampuan. Bagi orang yang tak ada kemampuan, beli sikit pun tak apa. Ataupun gunakan untuk perniagaan kamu buat servis ke apa ke. So jadi advantage dekat situ. Jadi sekarang ni Tok, dia kena Boleh. bijak lah bila diorang ni ada duit ataupun ada peningkatan tu. Sebab ramai juga Tok, anak murid saya tu yang berniaga, even walaupun ketika COVID ni kan boleh buat 1 juta, boleh buat 500,000, boleh buat 300,000. Sebab mereka ni, diorang ni ada ilmu tau Tok, berbanding mereka yang mungkin ada sikit ketinggalan lah. Mungkin mereka tak ada ilmu menyebabkan mereka tak buat apa-apa, menyebabkan dia panik sampai sekarang. Orang sepatutnya bila kerajaan mengumumkan pakej ransangan yang melibatkan 400 bilion, sepatutnya kita dah boleh tarik nafas lega tu. Dan sepatutnya usahawan masih lagi mengekalkan momentum dia buat marketing tu. Betul tak Tok? Betul. Dapat Datuk. Terutama online ni yang terlampau. Tok bayangkan kerana orang terlalu online, Netflix jadi slow, YouTube jadi slow. Banyak platform online ni terlalu ramai orang tu. Apa pendapat Datuk yang tentang pemasaran itu perlu diteruskan, jangan pula time ni lah semua bajet marketing jadi kosong. Apa pendapat Datuk juga kepada usahawan itu? Terus terang je tak payah cakap orang lain. Saya sendiri pun walaupun zaman tengah PKP ni, tengah tak duduk rumah kan, sebenarnya kerja saya lagi banyak daripada sebelum ni. Kenapa? Sebelum PKP. Sekarang lagi banyak. Sebab apa? Sebab saya spend juga duit saya dekat marketing. Saya banyak, alhamdulillah, kita dah start mengalihkan daripada perniagaan konvensional, daripada berjumpa dengan online. So beruntunglah kamu semua yang berajar dengan Siku Najib, bahawasanya dah bertahun Jib. Awak ajar mereka tentang online platform. Sekarang masanya yang sekarang tepat pada masanya. Usahawan di bawah didikan Najib As-Sadok sebanyak berpuluh ribu tu ready untuk, dah bukan ready lagi, dah bertindak dekat pasaran dah. Yang dapat bisnes online ni terlalu banyak ni. Dekat Shopee, dekat Lazada, dekat produk, direct sale. Macam-macam. Dan saya percaya itunya bagus je Jib. Dan tak boleh juga katakan nak cut cost dekat marketing, tak boleh. Sebab mesti ada margin untuk sale, untuk cost. Sebab bila you dapat sale, you dapat jualan, you kena ambil duit tu dan you invest mula untuk dapat jualan yang seterusnya. Betul lah Jib? So untung bagi orang yang dah pandai online. Bagi orang yang tak pandai online macam mana? Nak buka Zoom pun tak kerti. Macam mana Jib? Baru nak terkiar-kiar. Memang dia akan blur katak. So itu menjadi tanggungjawab untuk bagi diri beliau, untuk buka hati beliau, untuk belajar. Tapi walaupun bagi saya terlewat, tapi tidaklah terlewat juga. Masih boleh bantu. Jika dia izinkan datang ke Jib, belajar dekat Momentum. Tuan Najib As-Sadok bukan satu orang je. Anak buah dia, cikgu-cikgu dia, trainer-trainer dia, semua dah boleh mengajar. So boleh bantu, buka mata. Sebab mereka ni Jib, usahawan-usahawan Malaysia ni yang offline, yang tak belajar online lagi ni, mereka bukan bodoh Jib.
mereka pandai. Cuba mereka tidak didedahkan tentang kebaikan online. So, mata mereka ditutup dengan anasir-anasir, tak payahlah online tu, membazir je lah, tak payahlah kita spend duit dekat marketing, tak payahlah kita boleh dapat, itu orang cakap. Tetapi pada saat ni, ketika ini, method online marketing nombor 1. Saya sendiri pun berniaga pakai online, Jip. Jual rumah pakai online. Berniaga lain pun pakai online, Jip. Semua pakai online. Betul tak? Nak berinteraksi pun pakai online. So online memang perlu. Untung bagi mereka yang telah belajar. Dan saya bukan kongsikan sikit, Jim. Macam saya dengan Sipun Najib selalu bantu saya. Kena buat macam ni, Saya ni, walaupun macam gini, saya tetap belajar. Betul lah, Jim, kan? Kena ajar, kan? So bila saya buat tindakan, kan, kadang-kadang kalau kita bodoh, kos kita mungkin 34 sen, 50 sen. Betul lah, Jim, kos kita tinggi setiap engagement. Tetapi bila kita belajar online dengan orang yang betul, tadi saya punya online, Jip, berapa tahu, Jip? 0.002 Jip engagement saya. Macam, Jip. Itu baru ajar sikit. So kenapa perlu tidak spend pada marketing yang betul, ilmu yang betul, guru yang betul. So dekat sinilah kita berkongsi pendapat supaya bisnes online dan kos marketing tu tidak boleh dibatalkan. Janganlah cut kos tu, okey, kos marketing tak bayar. Kalau kos marketing tak bayar, macam mana duit nak datang, Jip? Betul. Macam mana jualan nak datang? Macam mana nak jalan datang? Tak ada jualan. Betul tak? Saya rasa tu Itu kita dah salah. tak berhenti untuk invest pada marketing. Lebih-lebih lagi tu, Betul. bila kita buktikan yang formula yang kita buat, formula online rocket marketing by Najib Asadok ni sangat efektif tu untuk memberikan pulangan. Anak murid saya, Betul. Aca tu, yang berniaga dimsum di Perlis, ada dalam ni sekali malam ni, kan. Dia boleh dapat sale pada bulan Mac 1 juta tu. Frozen food, dimsum ni. Yang betul. Okey, Jip. Selalu tu pada keadaan biasa dia akan hantar guna bas. Tapi sekarang bas tak bergerak. Tapi dia tak patah semangat, dia cepat-cepat sewa lori untuk buat penghantaran seluruh Malaysia tu. So maksudnya benda ni masih lagi boleh dijalankan tu. Betul. Betul. Jip, saya kongsikan sikit, Jip. Pasal tadi bila awak bercerita tentang case study daripada student awak tadi, dia jual apa? Dia jual apa tadi? Frozen apa? Frozen sushi Dimsum. Dimsum. Okey. Tengok, Jim, saya relatedkan dengan apa yang saya bagi nasihat tadi. Dimsum adalah apa, Jip? Makanan, betul tak? Produk makanan, betul tak? Betul. Hello? Okey, betul. Produk makanan. Produk makanan, dia jatuh kepada di bawah keperluan asas, betul tak? So, kenapa permintaan tu orang tetap ada? Sebab kita hanya kawalan pergerakan. So, masih ada transaksi tu dan kita nampak keperluan asas. So, demand dia tinggi. Cuba beza dah bertukar. Daripada orang boleh datang frozen untuk hantar by hand atau tumpang-tumpang bas, sekarang dah tak perlu. Pakai online, post je. Lagi advantage. Nampak tak, Jip? Itu contoh satu saya relatedkan kepada produk, kepada keperluan asas. Tu contoh. Betul. Ada juga contoh yang bagus. Ada juga tu anak murid saya ni dia dah belajar online. So sebelum ni dia sangat bagus dalam jual kereta second hand. Tapi oleh kerana sekarang JPJ pun tutup, Puspakom pun tutup. So dia cepat-cepat channelkan bisnes dia kepada jual face mask. Kan? Dan dia jualkan face mask. Jadi benda tu still masih lagi boleh generate duit kepada bisnes dia, dan saya rasa itu pun still okay tu, dan dia gunakan cara online yang dia belajar tu untuk memasarkan dia punya face mask tu. Betul. Betul. Kan? Sebenarnya produk tu orang jual kereta kebanyakan mereka orang jualan lah. Kita panggil orang sales lah. Orang sales ni bagi dia apa je, tukar produk je, Jip, dia boleh buat. Betul. Kan? Tukar apa je dia boleh buat. Tak ada masalah, tak ada isu. So dia boleh buat, tak ada isu. So itu je. Itu dia alert. Dia tahu kereta tak boleh jalan. Tak ada orang nak bawa kereta pada masa ni. Tak ada orang akan beli kereta pada masa ni. So akan hold dalam tempoh ni. So dia ambil produk yang tengah trending, tengah perlukan dalam keperluan asas tu, diperlukan perlindungan. So automatic dia channel kan dia dapat. Sama ada dia nak makan yang lebih ataupun kurang, itu saja. Okey tau, ini untuk FB lah kita akan tamatkan kejap lagi. Kita nak buat kesimpulan. Yang ultimate korang tunggu kejap. Ultimate kita memang ada specialization sampai
Tak tahulah jam berapa, tapi kita mungkin bagi dalam 40 minit lagi lah extra kepada Ultimate untuk tanya soalan. Tapi untuk yang berada di FB Okey. Live ni Tok, bayangkan Tok, katalah kita sangka baik, contohnya mungkin 14 hari bulan tu hari akhir, ataupun mungkinlah katalah di satu tarikh, bermaksud PKP tu tamat. Dan selepas tamat tu bayangkan semua orang dah boleh keluar, boleh berurus niaga, kembali bekerja, kembali berniaga tu. So bermaksud masa tu ketika tu pasaran mungkin ada yang dah lama dah geram tak pergi melancong ke contohnya, ataupun dah lama geram nak beli barang, dah lama geram nak melepak di restoran-restoran bersama dengan kawan-kawan. Kalau saya tanya anda di FB Live, apakah benda yang you all paling nak buat kalau katalah PKP ni dah habis? Apa benda yang korang nak buat? So Tok, bayangkan ketika benda tu berlaku Tok, kan, apa jangkaan Datuk kepada pasaran tu dan kepada bisnes tu? Dan apa orang sebagai penutup untuk diorang FB Live, apa persediaan yang kena buat? Takkan nak tunggu dan tengok je. Sedangkan moratorium 6 bulan. Apa tadi? Moratorium 6 bulan. KWSP pengeluaran 500, 12 bulan. Caruman KWSP dikurangkan 11 ke 7% tu berlaku selama 9 bulan. Ditambah lagi dengan Betul. insentif untuk siapa pendapatan 4,000 ke bawah akan dapat 1,600 bantuan tunai, yang pendapatan 4,000 hingga 8,000 1,000. Orang bujang dapat yang income 2,000 ke bawah dapat 800. Kalau tim ada benda tu nak share, tim boleh share. Bagi bujang yang income 2,000 hingga 4,000 dia dapat 500. Jadi bantuan tunai tu pun dah melibatkan beberapa bilion tu kan. Ni antara yang insya-Allah tim saya akan sharekan nanti kepada, kenapa lama sangat tu? Okey, ini akan nanti tim saya akan sharekan tau apakah benda-benda yang diberikan oleh kerajaan. Lagi tim next tim kita tengok apakah. So kita nampak terlalu banyak kat sini sewa rumah untuk PPRT ada yang ditangguhkan, diskon bil elektrik, internet consumer setiap hari berapa gig. Okey tim, cukup tim. Ni nanti kita akan hantarkan kepada audiens kita. So, apa patut usahawan buat ketika tu Tok? Atau persediaan sekarang nak dibuat ni Tok? Marketing ke, stok ke, macam mana ke, apa tu nak kena buat tu? Perkara yang pertama dia kena buat adalah mengesahkan berapa modal dia ada. Persediaan modal dia. Sebab dia kena ada peluru yang wajib. Ada senapang, tak ada peluru, tak ada guna. Kena ada peluru, kena ada senapang, ada peluru. Peluru kena banyak, baru boleh menjadi macam machine gun. Baru kita boleh hentam produk kita kuat. Barulah boleh kita ambil stok yang banyak dengan harga yang sangat murah. Itu advantage nombor satu saya nampak. Kedua, walaupun PKP ni habis, Jip, kita kena faham. Isu ini, isu COVID ini adalah isu dunia, Jip. Betul. Mana ada ruang untuk kita pergi terbang, pergi melancong pada ketika ni? Rasa-rasa. Kita nak pergi melancong tak? Tak mungkin, Jip. Kita takkan pergi pada saat ni. Dalam satu skala yang besar, mungkin akan pergi atas usaha-usaha penting tapi terlalu berjaga-jaga. So, pastinya kita akan habiskan duit kita berada pada domestic economy. So kita spend, kita akan belanja, kita akan duduk makan, kalau buka, kita akan beli barang. Semua dekat dalam negara buat masa ini. So pastinya pada saat ini menjadi pengajaran terbesar, Jip, kepada rakyat Malaysia. Yang selama ni kita cakap, kan, ajar kita membina wealth kita membina network kita membina holding power kita. Orang tak faham. Alah, tak payahlah. Tapi ini saatlah mengajarnya. Jika kita tak ada simpanan pada saat ni, macam mana, Jip? Habis. Perniagaan kita lingkup macam gitu. Sebab kita tak ada simpanan. Ini menjadi pengajaran kepada ramai orang, terutamanya rakyat Malaysia dan orang luar juga. Tetapi pada saat ni juga, ambil peluang 6 bulan ni. Yang bagusnya Malaysia ni, Jip, mereka bertindak awal sebenarnya. Mereka dah bagi cuti 6 bulan. Sebelum korang sakit, aku bagi ubat dulu. 6 bulan. Tapi 6 bulan ni, usahawan betul-betul kena gunakan strategi ni. Kena gunakan kelebihan ni untuk membina selama 6 bulan ni kekuatan holding. Maksudnya perkara-perkara yang mungkin dia sebelum ni bayar rumah, bayar kereta mungkin 10,000 ke 5,000 sebulan, je. Gunakan duit tu, simpan dalam akaun. Dalam akaun dia, simpan. Kalau 5,000, 6 bulan 30,000, je. 30,000 takkan tak cukup untuk keperluan asas dia. Kalau bisnes dia collapse sekalipun, duit tu dia boleh cukup untuk survive. Tapi pada masa ni, dia kena dapat bimbingan. Alhamdulillah, awak dah bina satu platform yang sangat bagus untuk online. Kena ada mentor, kena ada guru. Dah bisnes online, zaman sekarang online. Awak guru yang terbaik untuk mengajar. Kenapa nak tarik? Belajar ikut guru dengan cakap,
spend untuk marketing, tarik sale masuk dan simpan duit. Dah cukup. Itu je Jip buat masa dalam 6 bulan ni. Lepas 6 bulan baru kita fikir baru nak start bayar balik. Kan? Kalau dia sambung lagi 6 bulan jadi 12 bulan, dah jadi 60,000 dalam akaun Jip. Takkan tak boleh Jip. Kadang kita nak belanja untuk keperluan, makan, daging, beras ke apa Jip. Kalau sebagai usahawan ni saya percaya mereka pandai. Cuba bezanya mereka ada satu masalah. Masalah mereka apa? Pada tempoh 6 bulan ni. Ni saya nak share satu tip Jip. Iaitu syarat-syarat nyata. Syarat-syarat sekatan. Dalam tempoh 6 bulan ni mereka kena, kakak tolong jaga adik. Okey, nak kena jaga dalam 6 bulan ni kena jaga ada sekatan-sekatan kepentingan yang perlu tidak buat. Iaitu pertama, apakah sekatan-sekatan tu dalam 6 bulan ni? Kalau duit tu datang, tahan nafsu. Tahan nafsu. Yang kedua, berzakat. Zakat tu tak semestinya yang nampak. Kena bagi je. Kena bagi. Kena sedekah banyak. Kena sedekah banyak. Kena ambil agihkan 10% tu. Yang ketiga, mereka kena elakkan daripada pinjam kawan. Kawan-kawan, pinjam duit. Tak bayar. Tutup pintu. Tak bayar. Kalau nak bagi juga kawan tu atas ihsan, nah ambil 100. Aku bagi. Bukan pinjam. Kalau ada duit pulang. Tak ada duit tak apa. Kita hati tak sakit. Kalau kita bagi pinjam, nanti besok kita harap dia tak boleh pulang, kita sakit hati. So pada masa ni, 3 perkara ni, 6 bulan tutup pintu. Selesai. Usahawan simpan duit, 6 bulan kita tengok berapa banyak saving. InsyaAllah, mungkin mereka pun boleh dengar daripada video perkongsian saya Jip. Nanti mereka boleh tahu macam mana nak kumpul duit. 6 bulan je Jip. 6 bulan kalau sekarang kita bayar rumah, bayar kita katakanlah 5,000 usahawan. Okey, mungkin ada yang 10,000. Kalau 1 bulan ni dia tak bayar dan dia berjaya asingkan 10,000 daripada hasil gaji yang dia ada ataupun daripada hasil perniagaan dia bayar, 6 bulan dah 60,000 je. 60,000 takkan tak cukup untuk dalam keadaan COVID ni, dia dah cut cost. Dia kena buat bajet cost operation selama 6 bulan, 1 tahun ke depan. Kalau dia tak adakan, memang perniagaan dia tak kuat holding power, dia perlu cut cost operation daripada 50,000 ke 20,000. Kena potong lah. Kena potong lah. Kena sedar diri lah. Kan? Tak boleh nak orang kata nak tetap nak bergaya dengan keadaan begitu, tetap nak bertahan. Jangan macam itulah. Dalam perniagaan kita bukan charity. Dalam perniagaan kita adalah memberi sumbangan kita supaya masing-masing win-win situation dan masing-masing earning pada time ni. So kita kena selamatkan perniagaan kita. Itu kaedah betul. Kan? Jadi kita ada peluang tu, moratorium tadi tu kan. Jadi usahawan ni gunakanlah duit tu macam Datuk tadi kata, simpan pertama. Kedua, invest balik kepada bisnes tu. Kan Tok, invest. Betul. Kalau untuk pengetahuan anda semua yang sedang online ni, Tok, kita bagi kelas sekarang ni Tok, setiap hari Selasa. Selalunya Tok, saya akan buat FB Live je tak? Tapi kali ini kita tukar kepada Zoom online webinar yang mana usahawan yang nak belajar untuk cepat-cepat bagaimana nak onlinekan bisnes. Kita ajar setiap hari Selasa malam, 9:30 malam, kadang saya direct sampai 11 malam. Untuk dia belajar. Macam yang lepas kita ajar dia macam mana nak setting Facebook dia jadi kedai yang boleh tarik orang tu. Dan sesi tu dia patutnya RM499. Tapi kita bagi kat dia orang ni secara percuma. Alah Ji, syukurnya Ji. Baiknya awak Ji percuma. Tapi apa yang diorang tak tahu, pun kena bayar tau. Tok, apa yang diorang tak tahu adalah kita orang kena bayar pada sistem Zoom ni $1,000 Tok. Betul? Untuk saya baru lepas bayar tadi. Untuk menyediakan kelas percuma untuk anda yang dengar ni pada hari Selasa 9:30 malam. Okey? Tapi bagi kami, kita kena bayar kepada sistem Zoom lebih daripada $1,000 setiap bulan. Untuk menyediakan dia platform tempat belajar. Sebab tu, apa yang kita dapati tu, bila buat Zoom ni tu, dia lebih senang belajar. Sebab kita nak menyediakan dia macam mana dia boleh naikkan sale dia, macam mana brand dia tetap dikenali pelanggan daripada musim sekarang ni walaupun PKP, sehingga dah habis PKP besok jenama dia akan terus dikenali dan dia akan terus meroket. So saya nak pesan kepada anda yang nak join program kita tu, dia senang je. Dia hanya perlu ke website kita buatje.com. Buatje.com tu, buatjer.com. Pergi kat situ, kita nak bagi last week lebih kurang hampir 900 orang tu. Okey, dan 900, wow. 900, dan kita target pada minggu ini 3,000 usahawan. Okey, yang kita nak bagi secara percuma kelas 1.5 jam.
untuk nak ajar dia macam mana nak teruskan online. Macam Datuk tadi selari dengan apa Datuk kata, marketing perlu diteruskan, jimatkan perbelanjaan, tambahkan income. Betul tak kan? Betul? Dan juga saya nak bagi tahu juga Tok, besok birthday saya Tok. Takkan tak hantar hadiah Tok. Allah Akbar. Alamak. Saya nak bagi tahu Jadi Allah. besok Tak apa, birthday nanti saya kita yang rahsiakan. besok birthday saya yang ke-37. Jadi esok tu kita akan lancarkan. Bukan saya yang minta hadiah birthday. Saya hadiahkan kepada audien esok insya-Allah. So besok tunggu Ya, pengumuman daripada Alhamdulillah. saya besok pukul 8 pagi insya-Allah. Pengumuman apakah benda pemberian yang saya nak beri kepada anda follower-follower sahabat-sahabat saya online besok sempena dengan birthday saya yang ke-37 tahun tu. Walaupun nampak macam 27 tapi saya dah 37. Dah 37 je Umur senior tapi muka junior tu. Okey tak tu? Copywriting apa rahsia tu? Copywriting okey tak tu? Copywriting. Sebab minggu ni bagus kita nak ajar dia topik copywriting sebenarnya hari Selasa ni. Macam mana nak buat ayat power. Macam mana nak buat ayat power, macam mana nak buatkan pelanggan percaya pada. Okay, untuk anda yang berada di sesi AB Live, saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk. Untuk Ultimate stay sebab saya nak buka sesi soal jawab bersama dengan Datuk sebab ini adalah hal dalam gelambu Ultimate. Jadi kita nak offkan FB Live kita tu. Tok mungkin boleh cakap sesuatu. Anda boleh follow Datuk kat Facebook. Mana Datuk boleh cakap sekarang Tok sebagai salam salam untuk penutup malam ni Tok kepada yang berada di FB Live Tok. Okey, pastinya Jim pada saat ni saya ada sediakan, saya faham keadaan sekarang yang ramai orang tak nampak jalan. Anda boleh ikuti saya di page saya, di page Legasi Hartanah. Okey, di page FB, page Legasi Hartanah. Di dalam tu saya ada sediakan modul Part 1, Part 2, Part 3 bagi keadaan peniaga dan juga individu yang terkesan dalam penutupan drop punya perniagaan, tak ada income, dan dekat situ you all boleh dengar video-video perkongsian dekat page saya untuk anda menjadikan panduan. Okey, jangan malu, jangan segan, kita belajar. Kalau perlu balik daripada ke basic, kita balik ke basic je. Lebih mudah. Kita tak payah nak menghalang diri kita. Kita buang ego tu dan kita balik kepada asal pun, kita mula kepada asal dengan kekuatan sedia ada, insya-Allah itu lebih bagus, kita boleh pergi lebih jauh. Dengan panduan bisnes, awak dah ada Sifu Najib Asadok. Saya sendiri belajar dengan awak. Macam mana orang lain nak belajar dengan awak? Betul tak? So awak adalah pemasaran online yang terbaik. Buat masa ni, saya bukan nak puji dia. Dia selalu tidur sebelah saya. Saya tahu konten yang dia tulis. Saya rasa tak ada orang boleh lawan. Itu saya kena respect. Maksudnya dengan latest up to date kepada teknologi, technicality, wording, saya rasa rugi kalau anda tak belajar dengan Sifu Najib Asadok kamu. Okey Jip? Terima kasih Tok. I think itu yang terbaik lah bagi saya. Datuk ni adalah partner saya, sahabat saya. Kalau kita bermusafir, kita pernah bermusafir ke Australia, ke Tokyo tu, kita pernah pergi ke London. Mana lagi Tok negara yang kita pernah Dubai. Ke Dubai. Ke mana, Bangkok, semua banyak tempat yang kami ni merantau untuk belajar bersama-sama. Dan tu yang dia kata tidur sebelah bukan satu katil lain. Okay, terima kasih kepada Datuk untuk FB Live. Kita terima kasih kepada yang ikuti FB Live kita. Terima kasih juga kepada yang terus share. Terima kasih atas ucapan-ucapan anda. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada yang di FB Live. Terima kasih. Ultimate, sila tunggu.